Pada 7 Mei 2021, channel aku Jarib R25 telah di-hijack oleh seorang Mak Saleh. Nak jadikan cerita, channel aku masa tu ada live pelik, dan masa aku tengah notice tu, aku tengah buka Instagram dan ada beberapa orang followers aku DM aku. Dia kata, Abang Jarib punya channel kena hack lah. Abang Jarib punya channel keluar live pelik lah, ada Mak Saleh lah. So aku pun buka, ya benar, memang ada orang tengah live gunakan channel aku. Dan bila aku tengok channel tu, nama dah lain, profile picture dah lain, segala-galanya lain. Maybe ada beberapa video je yang ada dalam channel tu. So aku agak terkejut lah pagi tu. Masa tu tengah habis solat subuh, aku tengah pakai baju nak pergi kerja. Lebih kurang dalam pukul 6.40, 6.50 pagi macam tu. So benda ni berlaku, akaun aku telah ditukar pada pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi waktu subuh. So aku notice lebih kurang dalam 15 minit hingga ke 20 minit. Dan masa tu aku terus bertindak. Bila aku tahu, aku terus try tukar password aku. Memang boleh tukar password, tapi aku tak dapat recover channel aku. Dan aku still boleh masuk Gmail, boleh masuk Analytics, tapi aku tak dapat channel aku. Dia tak dapat recognize aku lah tuan channel tu. Jadi aku gunakan teknik dua verification daripada Google. Aku try, memang aku dapat masuk YouTube tu, tapi still tak dapat edit dalam video tu. Aku still tak dapat nak ownerkan video tu, sebab dia still tak recognize aku ni sebagai owner account tu. Sebab kalau Google account tu dia hijack, dia hack totally YouTube, Gmail, Google Drive dan segala-galanya yang ada tentang Google, semuanya dia dapat tau. So bila satu kena, semua kena. Sebab itulah semua benda tu dia akan dapat bila satu account tu dia hack. Jadi dia jangan cerita aku terpinga-pinga, sebab walaupun aku dah buat tu verification daripada YouTube, aku still tak dapat channel tu tau. Jadi dia ada satu option, iaitu menggunakan email backup, email kedua untuk verify kan account tu adalah account aku. So aku teringat email kedua ni dah lama aku buat, dan email kedua tu aku pakai Yahoo. Kau tahu lah, Yahoo ni dah lama tau. So aku terpaksa cari balik email tu, password dia sampai dapat. So masa tu terpinga jugalah. So aku dapat password tu, tukar password Yahoo. Lepas tu aku verify gunakan email Yahoo tu. Dan pada masa tu, aku dapat recover balik channel aku, dan aku delete live tu. Aku rasa Mak Saleh tu mesti bengang kan bila aku delete live tu. Dan aku dapat edit aku punya analytics, aku dapat delete. Masa tu memang semua dah kat tangan aku lah. Tapi apa yang sedihnya, rupa channel tu dah tak macam channel lama, channel aku lah. So dia tukar profile picture, dia tukar banner, dah tak ada. Nama dah tak sama, nama pun dia guna nama Corrado tau. Nama Corrado Cardano Live News. Dia ada seorang yang tengah buat live dalam tu. Dia tengah live pasal marketing lah, pasal apa tak, syarikat apa benda lah, aku tak faham lah apa dia cakap kan. So itu yang berlaku. Dia buat live news lah, dia cakap macam pro lah, contohnya macam professional lah kan. Aku type nama dia dalam YouTube, memang ada, dia ada channel dia sendiri. Tapi tak kenapa Coronado ni dia buat live, dia gunakan orang tu. So aku sangka maybe hacker tu adalah orang lain, maybe orang yang bercakap dalam video live tu maybe orang lain. Aku tak tahulah, ini anggapan aku je. Jadi bila aku dah dapat channel aku tu, aku delete live dia. Bila aku delete live dia, masa tu dah dapatlah 100% channel aku tu dalam tangan aku. So aku boleh simpulkan lah, sebenarnya maybe sebab dia tak sempat nak delete video aku. Sebab bila aku tengok YouTuber lain, dia ada delete video tau, dan dia tinggal beberapa je video dalam tu. Tapi aku bernasib baik, maybe sebab aku bertindak pantas, tak tahulah. So video aku ada, tapi dia tak semua yang public. Dia banyak yang unlist. Unlist ni maksudnya dia ada video tapi dia tak public. So dia banyak unlistkan aku punya video. Jadi sebab tu dalam channel yang boleh korang tengok live tu, banyak video aku tak ada. Tapi dalam aku punya account ada video tu. Dia tak delete. Kalau delete memang tak boleh buat apa lah. Tapi alhamdulillah aku punya video ada lagi. Dan kau nak tahu tak, video dalam channel aku tu tak ada berapa.
ada 700 lebih video. 70% unlist. Aku terpaksa recover balik channel aku. Dah dapat balik channel, aku terpaksa repair balik channel tu. Profile picture baru, banner baru. So aku cari profile picture aku yang lama tu dah tak ada. So terpaksa ambil yang cikai-cikai tu. Lepas tu aku tengok aku punya logo tu macam pelik sikit kan. Dia benda ngecik kan. Itu je logo yang aku ada sekarang. Nanti kena buat baru aku logo tu. Lepas tu aku buat balik playlist, buat balik dia punya customize channel aku, mana letak playlist, mana letak apa semua, YouTube count, apa benda, subscriber count semua aku letak balik. So banyak benda yang aku set up balik lah channel aku seperti asal lah. Walaupun tak dapat 100%, tapi alhamdulillah lah aku dapat balik channel aku. Macam mana benda ni boleh berlaku? Macam mana dia boleh hack aku ni channel? Itu yang korang nak tahu kan sebenarnya kan. Ini aku nak beritahu. Maybe ini ada anggapan aku, ataupun maybe adalah aku bukan orang IT pun nak cakap pasal ni kan. Tapi ini anggapan aku lah. Dan aku rasa anggapan aku yakin betul. Beberapa hari lepas aku dapat satu email daripada company gaming yang terkenal di satu dunia tu. Company ni dia provide banyak laptop, handphone, gaming, mouse gaming, pad gaming, semualah gaming. Aku tak nak beritahu lah apa nama company tu. Satu hari dia ada email aku. Dia ada tawarkan aku collaboration dengan dia orang, iaitu dia orang nak aku pilih produk dia orang, dan dia bagi produk dia orang kat aku pilih, dan aku akan dibayar 300 USD sekiranya iklan dia ada dalam video aku. Ad lah, advertisement. Lepas tu pula, jika aku buat video physically masuk dalam aku punya video selingan, dia akan tambah lagi berapa dolar lah. So masa tu okey, agak menguntungkan juga. Dan dia ada bagi satu link. Ini poin penting. Dia ada bagi satu link tau. Link ni dia suruh download. Okey, dia beritahu link tu adalah brochures ataupun list produk dia. Okey, bila aku tengok link tu aku rasa pelik. Kenapa tak bagi dalam bentuk PDF ke, dalam bentuk website ke? Dia bagi satu link macam apps lah. So aku pun tekan link tu. Tahu tak apa jadi? Tak jadi apa? Tak keluar apa? Dan aku bingung, asal tak keluar? Aku dah download dan aku dah install, tekan link tu, dan dia tak jadi apa-apa. Dia jadi macam invisible punya apps. Dia tak berlaku apa-apa, tapi dia still boleh tekan. So masa tu aku dah pelik. Sudah, apa hal pula ni kan? Tak boleh tekan. Macam mana nak tengok produk? Aku dah pilih produk, aku nak buat review kan. Lepas tu aku reply kat dia, please WhatsApp me or we can discuss macam ni, bla 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 kan. Tapi dia tak jawab. Tapi apa yang dia buat, dia just hantar email satu lagi, copy benda yang sama, dia suruh download apa semua. Dia tak reply tau. Dia tak reply langsung. So masa tu aku dah pelik. Okay, biar je lah. Dan selang beberapa hari tu berlakulah hack kat aku punya account. So itulah yang orang kata modus operandi lah, macam mana channel aku boleh dihack. Itu semua lah anggapan aku lah. Dan anggapan aku lagi satu, dia tak sempat nak delete video aku. So maybe sebab aku cepat. Sebab aku lepas pukul 6.30 pagi, aku sedar lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit, dan aku action 5 minit kemudian. So maybe dalam masa setengah jam tu, maybe dia tak sempat buat apa-apa dekat channel aku. Nak delete tak sempat, maybe nak tukar everything tak sempat, nak tukar. Yang paling penting sebenarnya, dia tak sempat tukar aku punya email backup, email kedua, iaitu Yahoo tadi. So kalau ditukar email Yahoo tu, aku rasa aku tak dapat channel aku rasa. Tapi yalah, luckily dia tak dapat, dia tak tukar. So aku dapat masuk verify aku dengan menggunakan email kedua. Maybe lah, aku punya anggapan maybe dia expect aku pakai Google untuk email kedua. Sebab biasa orang pakai email YouTube pakai Google, dan dia ada satu lagi email kedua untuk verify, iaitu maybe dia ingat aku pakai Gmail kot. Bila tengok aku tak pakai Gmail, maybe di masa tu dia tengah cari solution ke apa nak hack aku punya email kedua Yahoo tu. Maybe dia tak expect kot. Masa tu aku maybe lah email Yahoo tu menyelamatkan aku rasa. Sebab aku dah try 2 verification daripada YouTube, daripada Google tu, memang tak dapat langsung. Walaupun korang dah buat 2 verification tu, yang
orang kata oh security dia mesti kuat punya, tak kena hack. Tak boleh juga, kena juga. Aku rasa email kedua tu penting. Itu penting. Dengan password lah obviously. Dan kita kena tukar password yang strong, sampai yang orang kata tak terfikir dia akan lah. Aku tukar everything lah, password, aku tukar email kedua pun aku letak yang pelik-pelik. So itu untuk masa depan lah. Kalau kena lagi, at least kita dah tahu apa sebab apa. Jadi pengajaran dia itulah, kalau korang dapat satu email yang pelik, yalah, maybe email tu tak pelik, email tu dia maybe dia very normal, macam biasa company something yang nak approach kita dan dia nak kita review barang dia. Dan bila dia cakap dia suruh download, masa tu korang kena elakkan lah. Tengok dulu apa file dia. Jangan download dulu, tanya dulu file tu file apa semua. Aku rasa jangan download kalau dia bagi suruh download. Melainkan dia bagi images yang dah tak perlu download, tu lain cerita lah. Atau dia bagi website yang kita rasa yakin. Okay. Sebab yang download tu lah yang adalah kuman virus yang dia boleh masuk godam kita punya account. Itu satu hal. Kalau dia godam PC kita, dia godam kita punya account bank apa semua, itu lagi lah masak. Tak silap duit kita pun rosak. Itu salah satu je tragedi lah kalau kena tu memang. Tapi aku bersyukur lah sebab account aku dapat balik. Cuma aku kena set up balik aku punya account lah, modify balik, video dapat balik, dan logo tu aku rasa aku nak tukar kot nanti. Okay. So benda ni nak kata pengajaran tak juga, aku dia bagi pengalaman lah. Kalau korang adalah YouTuber baru nak start ke, kata dah lama dah start ke, biasa kata kalau korang kena lah, ini pengalaman aku lah untuk bagi korang tips lah. Dia bukan kesilapan, tapi dia adalah takdir. Biasanya yang kena ni channel besar, tapi aku bukan channel besar, aku channel kecil je, ayam je. Setakat 70,000 tu adalah celah gigi dia orang. Kalau 1,000 200,000 tu lain lah, nak kena hack kan. Memang berbaloi lah untuk dia orang. Aku ni 60,000 70,000 je, buat apa dia hack aku punya channel? Tak baloi dah. Baik kau goreng pisang kau, budak tempe, tiba mengarut pula kan. Okay, itu saja video kali ni pasal aku punya cerita pasal hack ni. Okay, semoga beri manfaat kepada korang lah, untuk siapa yang ada YouTube. Dan sila berjaga-jaga sebab musuh akan menyerang kita sewaktu kita alpha, sewaktu kita tidur. Memang betul. Kalau aku tidur subuh tu, aku tak dengar handphone, aku rasa maybe channel aku dah hilang. Ya. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video. Dan Assalamualaikum.